Alhamdulillah. Datuk, kerap kali perkataan yang diulang oleh Datuk ialah perkara yang paling susah, termasuk tuan-tuan yang berada di bawah, bukan kami saja yang di atas ni, ialah bertarung dengan diri sendiri. Di awal Ramadan hari itu, Datuk ada tulis sikit tentang kita yang lama-lama dalam ibadah ni, yang memang dah melazimi dalam ibadah ini, bila nampak orang yang baru datang, jangan sinis, jangan merasa bagus, atau jangan kita memandang mereka itu hina, kerana kita tidak tahu kesudahannya. Kemudian antara benda juga yang mungkin kita takut di akhir zaman ini, walaupun benda ni selalu diulang, ada satu fenomena, bukan sahaja di kalangan asatizah, di kalangan orang awam juga, kerana ramai hari ini saya difahamkan pelbagai latar belakang, daripada kamunting datang dan juga macam-macam yang ada di kalangan tuan-tuan ni. Kita takut jugalah, sebab sekarang ni bila orang semayang pun dia nak buat live. Bukan setakat live dah tu, ada nombor akaun kan. Orang pergi Mekah pun tak dan turun kapal terbang lagi dah tangkap gambar, tak ada naik ke, seolah-olah malaikat macam tak ada, nak kena rekod kan. Jadi kita tengok hari ni fenomena nak menceritakan ibadat, nak mewar-warkan ibadat. Mungkin benda ni kita nak kena muhasabah balik, Datuk. Silakan sikit, Datuk. Terima kasih. Semua kita ini, dengan apa yang kita lakukan, kita akan berakhir dalam dunia ni. Saya orang kampung ni, membesar pun di sini. Masa saya kecil, saya tengok ni Abang Rashid kita ni, daripada saya kecil dia duduk mari rumah. Dia kawan baik dengan ayah saya, termasuklah Abang Kalim kita. Ayah saya telah pun meninggal, tapi hasrat dia nak supaya tempat ni, tanah dia dibuat pusat pengajian. Dan dia tak, semasa dia meninggal, dia tak meninggal di sini, dia meninggal di Perlis, pasal dia ikut saya. Tempat ni telah pun menjadi tempat pengajian. Dan apabila tadi saya buka puasa, saya teringat satu orang lagi yang masa saya duduk sini dulu sentiasa dia mari buka puasa bersama kami ramai-ramai, dan tapi dia buka sendiri. Dia kata pasal dia makan slow, iaitu Pak Haji Samad rahimahullah. Dan satu orang yang saya kenali, seorang yang ikhlas beragama, Pak Haji Samad ni. Kita semua akan menuruti mereka, membawa amalan kita semua pergi. Di atas dunia ni kita boleh cerita tentang aku ni ikhlas, aku ni berjuang kerana Allah. Itu bicara kita di lidah kita. Siapa yang mengetahui hakikat diri kita? Allah Jalla wa'ala. Mungkin seluruh manusia memuji kita, tapi kita tidak terpuji di sisi Allah. Mungkin, na'udzubillah. Sebab itu perjuangan yang paling payah bukan nak buat satu benda, bukan nak berjuang. Semua orang boleh berjuang. Orang putih lebih dahsyat, duduk di negeri dia elok-elok, pergi panjat gunung, mai kot tempat kita ni, terjun sungai, pergi masuk hutan, kerana nak cari challenge. Ramai orang nak challenge, tapi itu bukan perjuangan yang Allah redha. Satu Arabi, seperti mana hadis yang selalu kita baca, datang pada Nabi, kata, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam, war-rajul yuqatil li yudhkar, war-rajul yuqatil li yura makanuhu, wa man fi sabilillah. Wahai Rasulullah, satu orang berperang kerana nak dapat habuan. Ada satu orang berperang supaya dia disebut sebagai pejuang. Oh, dia ingat Dr. Mazhar pejuang,
Dr. Ruzaimi berjuang. Orang berjuang untuk supaya diingati. Sebab ada orang berjuang untuk liyura makan. Saya tak mau buat contoh orang, kami buat contoh kami duduk atas ni. Siapa fisabilillah? Nabi kata allazi yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Orang yang berjuang supaya kalimah Allah lah yang menjadi tinggi. Hal itu berada dalam dirinya. Nak cakap di mulut semua boleh. Saya dapat mikrofon ni, saya pandai cakap, saya pun hiasi perkataan saya, sehingga orang berkata Masya Allah, ikhlasnya Mufti Perlis. Tapi Allah mengetahui hakikat apa yang tersimpan di dalam dada kita dan apa yang kita cari sebenarnya. Dan Nabi SAW bagi janji pada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang dia fikir kerana nak dapatkan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan rasa kecukupannya di dalam dirinya sendiri. Wa jama'a lahu syamlahu, Allah menghimpunkan untuk dia urusannya, teratur urusannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dunia itu datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Maksudnya dia sentiasa runsing tentang dunianya. Habis laku, tak cukup laku. Walaupun dia bercakap tentang syurga, dia jual agama dia. Wa syattata lahu syamlahu, Allah jadikan berselerak urusannya. Wa ma atathu min dunya illa ma qaddara lah, dunia tak bagi kepadanya melainkan apa yang sekadar yang mana Allah tetapkan pada dia saja. Sepanjang zaman kuatnya dakwah kerana orang dakwah ikhlas. Walaupun kita orang dakwah itu sedikit jumlahnya, ramai yang menyanggahinya, tapi oleh kerana yang lain mempunyai kepentingan, mereka tidak berani berdiri berhadapan dengan cara yang terang, kerana mereka takut tergugat kepentingan dunia mereka. Itu memberikan nafas kekuatan kepada dakwah, kepada orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan kena ingat kita semua yang ada ni, siapa yang sentiasa rasakan akhirat itu besar bagi dia, Allah datangkan kepadanya dunia dalam keadaan dia tidak meminta-minta pada dunia. Sebahagian orang agama, tuan-tuan, separuh gila duk fikir macam mana nak dapat datuk. Sebahagiannya berbagai-bagai hal yang bagaimana nak mengambil hati artis, bagaimana nak mengambil hati orang politik. Semoga Allah memelihara kita dari hal itu, supaya Allah mendatangkan kepada dunia wahiyya raghimah, dunia dalam keadaan hina. Bukan kita yang hina mendapatkan dunia, kita di dalam keadaan izzah. Walillahil izzatu walir rasul walil mu'minin. Ni anak-anak yang kecil, ingat, esok dah tua pun ingat. Bukan ingat saya, ingat apa yang Allah dan Rasul bagi tahu. Sesiapa yang melalui jalan dakwah
dengan bergantung harap dia pada Allah, membelakangkan kepentingan dirinya, meletakkan kepentingan dakwah, tidak takut mempertaruhkan kepentingan dirinya, caci maki dan ujian terhadapnya hanya kerana dakwah, dunia akan tetap datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Allah tetap akan mengangkatnya. Dan kita mengharapkan, kita beriman dengan apa yang Nabi janji. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Untuk ucap dalam satu ceramah, dua ceramah boleh. Sebab tu saya selalu ulang yang Ustaz Mat kata, Muhammad bin Munkadir, guru Al-Imam Malik dan selainnya, kata Imam Malik, kami kalau lihat Muhammad bin Munkadir rasa rendah diri melihat ibadat Muhammad bin Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, kabattu nafsi 40 sanah hatta istaqamat. Aku berperang menentang diriku sendiri 40 tahun sehingga dia beristiqamah. Dah banyak kita cakap pasal fakta hadis. Saya nak nasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua pendengar, penonton, kita berperang juga menentang diri kita sendiri supaya kita ikhlas, supaya kita berbuat apa-apa yang berkaitan dengan agama ini kerana Allah Jalla wa'ala. Tadi anak Ustaz Man ada seorang nama Haris Al-Muhasibi, satu orang tokoh ahli salih atau salih yang lepas. Dia kata ikhlas tu maknanya ikhrajul khalq an muamalati rabb. Ikhlas tu maksud mengeluarkan hamba di dalam berurusan dengan Tuhan. Tak ada hamba dah, hanya Tuhan saja. Salat hanya Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah, ikhlas semata-mata kepadanya agama. Yang itulah ada 10 PhD, 100 PhD, mengaji 250 tahun belum tentu dapat mencapainya. Melainkan mujahadah dalam diri sendiri, sentiasa merasakan diri bersalah. Maka demikian itu pentingnya qiyamul lail, demikian pentingnya tahajud, demikian itu pentingnya istighfar pada 1/3 malam yang akhir berterusan, demikian pentingnya sujud minta pada Allah supaya Allah berikan jiwa yang baik dan hati yang ikhlas. Bimbang benar kita ini bercakap agama, cerita agama, bagi tahu kita di jalan sunnah, bila balik pada jalan Allah Ta'ala, amalan ada tapi pahala tidak ada. Kerana kita diganggu oleh banyak hal, diganggu oleh pujian orang, diganggu oleh kehendak itu dan ini, sehingga tidak jujur kita. Allah mengetahui yang menolak segala-galanya melainkan yang ikhlas khalis semata-mata padanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua bulan Ramadan ini. Orang-orang sunnah di mana saja berada. Seorang sunnah, saya dulu ada satu orang sunnah sini, dia kerja bawa lori, driver lori. Masya Allah, dia challenge, dia pun tak tinggi pendidikan dia. Bila setiap kali dia main sini, dia akan cerita lah, dia pertarungan dia dengan komuniti driver-driver lori. Dia nak solat, dia nak jamak, dia nak apa, dia nak qasar, dia nak cerita sunnah. Dia dengan bahasa dia tidak, ayatnya terhad, perkataan terhad. Tapi setiap kali saya jumpa dia, walaupun dia bersendirian, dia hilang seminggu, dia mari. Tapi saya senantiasa dapat merasakan betapa bersungguhnya dia bertarung bersendirian dengan dia, berhadapan dengan kawan-kawan dia dalam nak memberitahu apa yang patut kita amalkan di dalam beragama. Mereka itu lebih baik daripada saya, tentu lebih baik daripada ramai ustaz-ustaz. Sebahagian polis yang mengelakkan diri daripada terlibat dengan rasuah dan seumpamanya. Kadang-kadang kerana dia seorang tak mau ambil, orang lain semua
bermasam muka dengannya, cabarannya lebih besar. Orang-orang yang kerja di kilang, orang-orang yang kerja di tempat kerja mereka, yang terpaksa bertarung dengan suasana mereka, lebih daripada apa yang dihadapi oleh kita. Mungkin orang dengar kita ni, ada orang kata kat media sosial dan seumpamanya, macam Ustaz Ahmad kata lah, kata pun kata juga, tapi pergi tang mana tu orang layan. Tapi sebagian orang membawa agama ini bersendirian, dia lebih besar cabarannya lebih daripada kami yang bercakap ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah mensia-siakan amalan hamba-hambanya. Sebab itu siapa pun yang menjadi penceramah, ustaz, ingat ni anak-anak ni, kita tidak lebih baik daripada orang lain. Hamba-hamba Allah yang di bawah itu, mereka mungkin jauh lebih Allah sayang daripada kita, di atas apa yang mereka hadapi, dan di atas keikhlasan yang Allah lebih mengetahui diri mereka dibandingkan kita semua ni. Bagi yang jadi ustaz-ustaz belakang ni pun ramai ustaz ni, kita ustaz kita ni pun adalah, saya ingatkan semua, orang jadi YB lagi susah nak ikhlas. Bagi tak ada gambar, pengundi tak tahu. Ada gambar, malaikat tak tahu. Serba salah. Bimbang benar kita ni. Banyak catatan orang di Facebook dan cerita orang tentang kita, tidak ada catatan kebaikan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Nas'alullah al-afwa wal afiyah.